Now. Okay, so saya nak check sekejap. Sebab dia ada lag sikit biasa to start with. The picture is there. Bagus. We ready? Yep. Okay. So, sorry ya. Okay, nampaknya kita memang sudah live. Salam sejahtera, selamat malam kepada saudara sekalian. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam wacana pasca COVID 2019. Quo Vadis, kemanakah anak-anak muda nak pergi? Saya Howard Lee selaku Ketua Nepsi Kebangsaan dan juga Timbalan Ketua Pemuda Pakatan Harapan dan juga selaku Ahli Dewan Undangan Negeri Perak bagi kawasan Pasir Pinji. Setiap kali timbullah soalan bilakah kita akan dapat kembali ke norma lama atau kehidupan lazim dahulu. Saya menggigillah kerana masih ada dalam kalangan kita yang berfikiran bahawa kembali ke normal lama itu adalah satu pilihan yang ada kepada kita. Dan jelas sekali apa yang berlaku sekarang ini sebenarnya tidak jauh beza daripada sebuah revolusi yang tercetus secara semula jadi, sama ada revolusi dari segi sosial ataupun ekonomi. Kita sekarang sedang menuju ke arah sebuah order baru atau order ekonomi dunia yang baru. Dan bentuk dan kandungan ekonomi tersebut masih belum dapat dirangka atau dijangka oleh sesiapa pun. Dan kita sedia maklum bahawa apabila ekonomi berubah, masyarakat turut sama berubah dan begitu sebaliknya. Impak sosial, ekonomi, bahkan kesihatan mental kepada insan-insan dan manusia di seluruh dunia. Ekoran dan akibat daripada langkah-langkah yang diambil bagi memerangi peperangan COVID-19 ini atau untuk memutuskan penularan atau rantaian penularan ternyata menggamamkan. Dan terlalu banyak pekerjaan dan mata pencarian dan rezeki yang telah dan bakal hilang tanpa jaminan pulih. Dan sebenarnya ada kajian-kajian yang telah menyatakan di Malaysia mungkin sebanyak 800 ke 900 ribu pekerjaan bakal hilang dan mungkin pupus. Dan akibatnya terdapat ramai orang, khususnya anak muda, yang mendapati diri mereka ni berdiri di tebing kemusnahan hidup. Virus ini mungkin telah menjejaskan kesihatan fizikal mereka yang dijangkiti, tetapi pandemik ini bakal memberi kesan kepada status sosial, ekonomi dan juga kesihatan mental kepada setiap satu nyawa di atas muka bumi ini. Dan kita tahu yang paling menyedihkan adalah bahawasanya mereka yang lemah akan menerima tamparan yang paling hebat. Untuk membincangkan apa yang telah saya sebut tadi, kita menampilkan di sini 3 orang tokoh yang tidak asing lagi kepada kita di landscape politik negara kita. Kita mula dengan yang paling utara sekali dari negeri Kedah, yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Mukris Tun Mahathir. Apa khabar Datuk Seri? Baik. Apa khabar semua? Baik. Yang kedua adalah yang kurang utara tetapi tetap utara juga, Ketua Menteri Negeri Pulau Pinang yang amat berhormat Saudara Chow Kon Yeow. Apa khabar CM? Khabar baik, awak serta Datuk Seri dan Amiruddin. Ya. Okay. Yang ketiganya saya letak yang terakhir sebab beliau adalah yang paling muda antara para yang amat berhormat, Datuk Seri Amiruddin bin Syari selaku Datuk Menteri Besar Negeri Selangor. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah sihat. Thank you Howard. Apa khabar yang lain? Semoga semua selamat Ramadan pada Datuk Seri Mukris. Thank you. Terima kasih. Allah. Ya. Dan yang paling handsome tu.
Tak tahu siapa tu. Howard. Howard the young. Sorry? Howard the youngest. Memang saya yang walaupun Dato' Sri Amiruddin tak jauh lah, sahabat lama. Para yang amat berhormat, objektif dan topik yang kita nak bincangkan pada malam ini ada 3 tonggak utama lah. Satu, saya ingin menjemput para yang amat berhormat untuk mengkongsikan sedikit sebanyak pencapaian dan juga solusi-solusi dasar-dasar inovatif bagi menangani impak PKP atau ekoran daripada PKP terhadap rakyat negeri masing-masing. Dan keduanya adalah minta ulasan daripada para yang amat berhormat, unjuran atau perancangan ekonomi pasca COVID-19 di negeri masing-masing, atau apakah wajah atau reka bentuk ekonomi di negeri masing-masing pasca pandemik ini. Dan yang ketiga, saya minta kongsikan mengenai di manakah dan apakah peluang-peluang pekerjaan dan keusahawanan yang ada di negeri-negeri masing-masing, serta sektor-sektor pelaburan yang harus diberi tumpuan di negeri masing-masing, khususnya bagi golongan belia sempena Hari Belia yang sepatutnya disambut hari esok tanggal 15, tetapi kita tak boleh lah sebab PKP ini. Jadi untuk mula dan sempena Hari Belia esok, saya akan jemput yang amat berhormat, yang paling muda sekali, iaitu Dato' Sri Saudara Amiruddin untuk memberi sedikit ulasan opening remarks. Silakan Dato' Sri. Terima kasih Saudara Howard dan rakan-rakan yang amat berhormat sekalian. Sebenarnya preamble yang telah diberikan oleh Saudara Howard saya kira satu perkara yang sangat penting. Di saat kita melihat pandemik ini, mungkin kita kurang sedar tentang apa yang kita boleh maksudkan sebagai realiti pandemik. Realiti pandemik ini adalah satu perkara yang berjalan dengan tempoh yang panjang. This is long haul process di mana imajinasi ataupun tanggapan sebahagian pihak yang kita akan boleh kembali ke kehidupan ataupun perjalanan kehidupan pre-COVID ataupun sebelum COVID ini adalah satu perkara untuk berlaku semula ataupun amat sukar untuk wujud dalam tempoh terdekat. Kenyataan oleh pengarah kesihatan persekutuan ataupun peringkat kementerian menyebutkan bahawa hanya pada setahun ataupun setahun setengah daripada sekarang kita akan baru dapat mengesan vaksin. Itu pun masih lagi belum jelas tanda-tandanya. Bermakna selagi vaksin belum ada, penyebaran dan penularan penyakit ini boleh berlaku dengan rampant dalam satu tempoh masa, dan ini adalah realiti yang harus kita terima dan kita hadapi. Walaupun di peringkat awal kita sangkakan dalam setiap 2 minggu mungkin kita akan kembali kepada kehidupan lama, ternyata akhirnya pihak kerajaan persekutuan mengakui pada kali ini PKPB mereka terpaksa ditangguhkan sampai sebulan. Bermakna kita dah mula menerima realiti bahawa kita kena behave, bertindak dan berhadapan dengan realiti pandemik yang mengubah kehidupan kita, apatah lagi daripada struktur ekonomi kita. Dan aktiviti kita pada malam ini sepatutnya berlangsung di Dewan Orang Ramai yang dihadiri orang ramai, tetapi kita terpaksa mengadakan dalam bentuk virtual ataupun digital ini sebagai salah satu daripada tanda bagaimana berubahnya dengan cepat landscape komunikasi politik dalam negara kita, dan ia juga memberi kesan kepada landscape sosial dan sudah pasti ekonomi negeri. Negeri Selangor di peringkat awal kita selalu kita mulakan dengan kita kena terima dan mengetahui masalah core-nya. Apakah isunya? Kita bernasib baik sebab di negeri Selangor salah seorang ahli parlimen kita ialah Yang Berhormat Dr. Zulkifli Ahmad, bekas Menteri Kesihatan, dan di awal COVID ini saya telah melantik beliau sebagai pengerusi Task Force COVID, dan di sana Dr. Zul telah menerangkan bahawa this is long haul process. Ini adalah proses jangka panjang, dan sebab itu kita mula merangka dan mencongak apakah
penelitian-penelitian dan juga garapan dasar kita yang mampu untuk mengurangkan beban, tetapi juga bersedia terhadap realiti baru, bersedia juga dengan apa yang disebut new norm ataupun perkara-perkara yang perlu dan kelaziman baru yang perlu dilakukan. Jadi dengan inovasi-inovasi tertentu yang ataupun plan-plan tertentu kerajaan negeri, yang pastinya yang pertama bagaimana kita menangani penyakit ini. Alhamdulillah Selangor merupakan negeri yang pertama mengeluarkan dana kita sendiri untuk melakukan saringan-saringan di samping saringan-saringan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan, dan ia memberikan hasil. Hasilnya kerana daripada saringan yang kita buat ternyata banyak asymptomatic patient yang kita kenal pasti. Dan ini memberikan satu alert yang besar kepada kita bahawa tidak semestinya selsema, demam, sakit tekak dan kesukaran bernafas itu menjadi satu-satunya bukti bahawa kita disangkiti COVID-19. Malahan saya boleh sebutkan di awal penyakit COVID ini di seminggu 2 minggu pertama PKP, saya sendiri telah menyampaikan pandangan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa perlu seketika ataupun waktu-waktu tertentu kita laksanakan PKPD ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan, EMCO, Enhancement Movement Control Order, yang ternyata sekarang merupakan satu langkah yang telah dilaksanakan dengan meluas, bermula di Johor, di Pahang, Selangor sudah 3 lokasi dilaksanakan PKPD ini. Jadi itu yang pertama, menangani COVID, dan kita ada belanja sekitar 500,000 hingga 1 juta, dan ada beberapa usaha-usaha yang dilaksanakan untuk menangani dan menampan kesan langsung kepada penjaja, petani mereka yang terkesan. Tidak kurang daripada 1,000 bakul makanan sebenarnya disiapkan di setiap Dewan Undangan Negeri untuk kita berikan kepada mereka-mereka yang terkesan sepanjang 2 bulan yang lalu, dan telah dilaksanakan oleh setiap ahli-ahli Dewan Negeri kita dan penyelaras-penyelaras kita. Dan yang ketiga, menyediakan ruangan untuk new normal ataupun behavior baru dan kelaziman baru. Di Selangor sebagai contoh, kita laksanakan e-Bazar Ramadan. E-Bazar Ramadan di peringkat awal dengan Grab dan Pledge dan juga beberapa pengendali penghantaran makanan pada mulanya memang kurang berkesan di peringkat minggu pertama. Tapi pada hari ini saya dapat melihat bila lawatan-lawatan saya dibuat, pergi ke mereka, jumpa pada mereka, kita dapati mereka sudah terbiasa. Di peringkat awal mereka kurang yakin dengan transaksi elektronik yang dilakukan di Selangor. Kita bernasib baik sebab 80% daripada kawasan Selangor adalah kawasan yang telah terlingkup dalam kawasan fiber optik ataupun mempunyai backbone yang agak kuat dan menyebabkan jaringan internet yang sangat baik. Dan yang paling penting di situ, pengajaran paling penting kepada kita ialah ternyata sangkaan kami di peringkat negeri tentang e-Bazar ini, di peringkat awal kita sangka merchant sudah ready, pembeli tidak ready. Tapi sebaliknya rupanya pembeli-pembeli lebih advance dan merchant ataupun penjaja-penjaja kita kurang advance. Saya kira ini satu perkara yang sewajarnya kita teliti bagaimana mempercepatkan proses penerimaan digitalisasi di kalangan penjaja-penjaja kita. Bukan hanya kita risau tentang makcik atau pakcik mana yang boleh berniaga, tetapi bagaimana mereka boleh memperdagangkan bahan produk mereka dan dagangan mereka dengan lebih baik, dengan jaringan yang lebih baik, dengan latihan yang lebih baik. Dan ini adalah konteks saya kira satu tangani proses yang betul dengan menyedari bahawa pandemik ini sememangnya adalah satu proses jangka panjang yang harus kita terima bersama-sama dengan kita. Kita belanja dekat 100 juta sebenarnya untuk melihat keseluruhan proses ini, dan sebahagiannya adalah yang kita laksanakan untuk proses digitalisasi yang bukan hanya e-Bazar. E-Bazar peruntukan kita tak begitu besar, bawah daripada 1 juta. Dan dalam masa yang sama sekarang kita juga nak bantu mereka-mereka yang menjual untuk kelengkapan hari raya. Kita bekerjasama dengan Shopee. Kita sasarkan kitaran perniagaan sekitar 8 juta. Tetapi daripada fakta yang saya terima hari ini, angkanya memang berlipat kali ganda. Hari Isnin nanti saya akan dapat angka yang lebih baik, dan ternyata apa yang rumusan awal yang saya boleh buat ialah ternyata rakyat ready di Selangor terutama ataupun Klang Valley, mereka bersedia berubah,
dan kita juga harus mempercepatkan dengan membantu peniaga-peniaga dan penjaja-penjaja ini. Jadi kehadapan melihat isu ini di kalangan anak muda, saya kira anak muda sangat terdedah dengan internet dan komunikasi hubungan yang lebih pantas dan sebagainya, yang saya kira penghargaan patut kita berikan kepada Tun Dr. Mahathir yang telah mengilhamkan tentang MSc pada akhir-akhir tahun 90-an, yang pada ketika itu orang anggap sebagai mimpi saja, tetapi realitinya telah berlaku sekarang dan kita kena rebut sekarang. Sebab itu Big Reset ini menyediakan peluang kepada semua negeri sebenarnya. Segala performance on our investment, infrastruktur pelaburan sebelum ini sebenarnya telah kembali ke titik kosong balik kalau kita semua telah bersedia dengan aspek digitalisasi ini. Pada tanggapan saya, kita akan boleh pantas memulihkan ekonomi serta perdagangan kita dan pelaburan kita, dan aspek seperti industri 4.0 itu merupakan satu perkara yang sangat perlu. So antara aspek yang kita akan bantu secara serius ialah bagaimana upskilling dan reskilling graduan kita dan juga pekerja-pekerja kita. Ini saya rasa kita akan cuba beri tumpuan nanti selepas tempoh hari raya, sebab saya percaya kita kena terima realiti. In 1 year we have to ready. Selepas ini behavior tentang digitalisasi ini tidak berubah, saya anggap tidak banyak berubah kerana orang telah terbiasa kepada satu kebiasaan. Di samping kita rasa gelisah dengan COVID-19, saya percaya ini satu peluang yang baik kalau kita dapat manfaatkan dengan serius dan dengan bersungguh-sungguh untuk menangani COVID-19. Saya kira itu sedikit introduction saya atau pendahuluan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri, satu opening remarks yang mantap, memang tepat kepada apa yang kita hendak, iaitu memberitahu apa yang telah dijalankan dari segi usaha dan juga solusi oleh kerajaan-kerajaan Pakatan Harapan. Sebab sekarang pentadbiran persekutuan itu tidak dimiliki lagi oleh Pakatan Harapan, maka berita-berita yang sepatutnya disiarkan kepada orang ramai sekarang kurang sampai, sebab media-media arus perdana kurang gemar, orang pihak cakap kurang gemar oleh Kerajaan Perikatan Nasional untuk orang tahu kerja baik yang kita dah jalankan. Jadi untuk opening remarks yang seterusnya, saya jemput yang kedua paling muda punya yang amat berhormat iaitu Datuk Seri Mukhris Mahathir, yang setakat ini masih merupakan Menteri Besar Negeri Kedah. Syukur. Jadi silakan Datuk Seri. Terima kasih. Saya yang kedua termuda. Jadi saya ucap terima kasih kerana diberi peluang untuk bersama-sama rakan-rakan yang amat berhormat daripada Negeri Selangor, Pulau Pinang, yang dianjurkan oleh Saudara Howard. Kami di Kedah ni tentulah turut terkesan dengan wabak COVID-19 ini. Seperti mana rakan-rakan yang lain, kami pun terkejut dengan penularan wabak sampai ke tahap pandemik yang merebak dengan begitu pantas seluruh dunia. Jadi dan kesannya ianya memberi impak yang begitu luar biasa kepada ekonomi dunia dan juga kepada perdagangan. Sebagai sebuah negara yang sangat bergantung kepada perdagangan, termasuklah negeri Kedah, kita tentulah terkesan apabila kilang-kilang kita terpaksa tutup, bekalan bahan mentah tak sampai, pekerja-pekerja kita ada yang terpaksa cuti tanpa gaji ataupun dipotong gaji, atau lebih teruk lagi diberhentikan terus. Jadi ini tentunya akan memberi impak jangka masa panjang. Dan seperti mana yang Mahmud Amiruddin sebut tadi, di sebalik satu cabaran tu kadang-kadang ada peluang. Tapi nak cari peluang tu begitu payah sekali. Bagi kami di Kedah, tentulah kita nak cari sesuatu yang berkait dengan apa yang telah pun kita buat sejak
dulu kala lagi. Contohnya dalam soal pengeluaran padi, ya, kita ni terlibat dalam jaminan bekalan makanan. Jadi kita rasakan bahawa bidang pertanian adalah satu bidang ataupun sektor ekonomi yang penting, yang tentunya masih mempunyai masa depan yang cerah, ya. Walau apa keadaan sekalipun, pasca COVID-19 dan sebagainya. Jadi kita sedang melihat bagaimana kita boleh berkemaskan, kita nak tambah baik lagi proses-proses pertanian kita yang kita buat tu. Yang pertamanya supaya kita masih lagi ada resilience, ya, untuk menghadapi cabaran-cabaran seperti ini. Kita boleh mengeluarkan lebih banyak lagi bahan-bahan dan produk-produk pertanian pada mutu ataupun kualiti yang terbaik, ya. Dan mungkin juga pelbagaikan bahan-bahan mentah kita ataupun produk-produk pertanian tersebut. Satu tujuannya adalah untuk pasaran tempatan, kerana kita dapati mungkin ke depan ini negara-negara yang sebelum ini mengeksport barang makanan mereka ke Malaysia mungkin akan membuat dasar yang baru ataupun menetapkan pendirian yang baru, di mana ada kemungkinan mereka akan tumpukan lebih kepada keperluan pasaran tempatan mereka dahulu sebelum mereka mengeksport. Jadi ini tentunya akan menjejas bekalan makanan negara kita. Dan walaupun Kedah digelar sebagai jelapang padi contohnya, ya, periuk nasi Malaysia, tetapi sebenarnya kami hanyalah membekalkan 40% saja daripada keperluan negara. Jadi maksudnya ada 30% lagi daripada negeri-negeri lain dan 30% lagi diimport daripada luar negara. Bayangkanlah kalau 30% itu tidak kesampaian kerana dasar-dasar yang berubah di negara-negara pembekal yang pernah ekspor kepada Malaysia, maka tentunya kita kena cari satu kaedah untuk mengganti, untuk membekalkan supaya lompang yang wujud daripada ketiadaan import itu dapat diisi oleh negeri-negeri seperti Kedah, termasuk Selangor, mungkin juga negeri Sarawak dan sebagainya. Jadi inilah antara peluang-peluang yang kita sedang fikirkan. Dan saya rasa satu pendekatan import substitute, ya, iaitu untuk mengambil alih bahan-bahan import yang dulunya biasa kita import dan dibuat di kawasan tempatan kita ini adalah satu pendekatan yang sangat-sangat diperlukan. Satu contoh, ya, ialah pembekalan susu segar. Jadi sebelum ini pun kita masih mengimport agak banyak juga bekalan susu segar tempatan agak terhad. Jadi kita rasakan sudah tiba masanya kalau bidang-bidang tanah yang cukup keluasannya dapat diusahakan untuk tujuan dairy farms, ya. Jadi ini satu perkara yang sangat diperlukan untuk mengatasi masalah importan yang mungkin akan menurun. Itu antara perkara-perkara yang kita lihat perlu kita lakukan. Dan sambil-sambil itu tentulah kita kongsi kerisauan di kalangan rakyat kita yang sebelum ini mungkin gaji hari, ya, ataupun peniaga sendiri yang makan gaji pun yang pendapatan rendah, ya. Jadi mereka inilah yang paling terkesan daripada PKPB ini, dan kerana terputus sumber pendapatan mereka. Jadi mereka inilah yang sangat memerlukan pembelaan. Kerajaan negeri sentiasa memikirkan apa cara-cara baru untuk kita buat untuk membantu mereka. Dulu ni di peringkat awal kita lebih tertumpu kepada memastikan bekalan makanan mereka tak terputus. Tapi selepas itu, bila sekarang ni dengan PKPB dah mula sedikit terbuka, ya, dari segi pergerakan, orang dah boleh berniaga, orang dah boleh
yang menjaja ni dalam kawasan-kawasan tertentu tertutup sahaja ya. Jadi adalah sikit peluang-peluang seperti itu. Maka kita nak tengok apa bentuk bantuan yang mereka perlukan. Mungkin ada yang terputus modal ya, inventory dah tak boleh pakai, bahan makanan yang mereka ada sebelum ini dah rosak, tak boleh digunakan lagi. Jadi benda-benda macam itulah yang kita kena lihat untuk bantu mereka. Jadi saya pun nak dengar pandangan daripada rakan-rakan Menteri Besar, Ketua Menteri, kalau dengan perkongsian ini dapat kita pinjam idea-idea bernas yang telah terbukti berjaya ya, di negeri Selangor, di Pulau Pinang dan di negeri-negeri lain, supaya dalam keadaan semua agak tertekan ini, waktu inilah kita perlu berganding bahu untuk menyelamatkan keadaan dan menyelamatkan negara Malaysia yang kita sayangi, insyaAllah. Jadi setakat itu saja, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Dato' Sri. Nanti kita ada banyak soalan lagi yang saya harap Dato' Sri boleh bantu menerangkan keadaan sekarang. Dan saya nak alih perhatian kita kepada yang paling kurang muda tapi tetap muda, tetapi pada hari ini saya nak ambil kesempatan lah untuk mengucapkan tahniah kerana hari ini menyambut ulang tahun kedua jadi Ketua Menteri atau angkat sumpahnya jadi Ketua Menteri Yang Amat Berhormat Saudara Chow Kon Yeow. Silakan. Terima kasih Saudara Howard Lee, Dato' Sri Mukhlis dan Dato' Sri Amiruddin. Bahkan saya Besar Kedah dan Selangor. Saya mengaku bahawa saya mendengar mukadimah ketiga-tiga rakan dengan teliti dan boleh kata saya dapatlah belajar pendekatan yang diambil oleh masing-masing dalam menangani pandemik COVID-19 ini. Di negeri Pulau Pinang, seperti lain-lain negeri, kita pun terkejut dengan betapa cepatnya pandemik COVID-19 ini melanda ke negara Malaysia dan kepada negeri masing-masing, dan negeri Pulau Pinang pun tidak terlepaslah daripada ancaman COVID-19. Tetapi negeri-negeri di utara Semenanjung, kita bersyukur bahawa kita, Perlis, Kedah, negeri Pulau Pinang dan juga Perak menjadi negeri yang mempunyai kes yang rendah berbanding dengan lain-lain negeri, dan juga di antara negeri yang paling cepat menjadi negeri yang hijau kerana sudah 2, 3 atau 4 minggu tak ada kes yang baru dan tak ada kes aktif. Dan saya merasa pendekatan di negeri Pulau Pinang saya boleh rumuskan dengan perkataan Inggeris. We have taken a caring approach, care, C-A-R-E, dalam perang melawan COVID ini. Care atau C yang pertama, containment the pandemic. Saya rasa itu tugas yang paling penting di peringkat awal PKP 1 dan PKP 2. Tumpuan diberikan bagaimana kita dapat mengekang pandemik daripada mereka, bagaimana kita meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap pandemik ini. Untuk frontliner dan kerajaan pun, ini satu perkara yang baharu yang tidak pernah kita menghadapi. Jadi PKP fasa 1 dan 2, saya percaya kita memberi tumpuan macam mana kita mengekang pandemik ini. Di Pulau Pinang kita fokus
pada fasa 1 PKP memang bekalan peralatan PPE menjadi satu isu yang besar dan kita telah mengambil keputusan yang cepat dan kita dapat banyak sumbangan daripada pihak swasta dan korporat yang menderma peralatan PPE kepada hospital dan frontliner dan lain-lain. Saya percaya negeri Pulau Pinang pun buat satu keputusan yang cepat, iaitu kita memutuskan untuk menempah hampir 6 juta keping penutup mulut, face mask dari negara China pada PKP yang pertama. Kita pun mau memberi keyakinan kepada orang awam bahawa face mask akan sampai dan dapat diedarkan kepada orang ramai pada kadar yang bercepat. Kita pun memberi tumpuan kepada untuk memastikan kemudahan kuarantin mencukupi, sebab pada peringkat awal kita pun tidak tahu betapa seriusnya negeri Pulau Pinang perlu menghadapi pandemik ini, dan kemudahan kuarantin itu penting. Dan seterusnya setelah melalui 4 peringkat PKP, maka sekarang kita menghadapi cabaran yang baharu, bagaimana kita meningkatkan keupayaan melaksanakan ujian saringan COVID-19. Syukur dan tahniah kepada negeri Selangor, Menteri Besar memutuskan memberi peruntukan untuk membuat saringan fokus dalam kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Dan seterusnya kita pun akan melaksanakan sistem pengesanan dengan teknologi, iaitu kita memberi nama Penang Care. Seperti negeri Selangor pun ada selangkah, Pulau Pinang juga akan melancarkan contact tracing application yang diberi nama Penang Care. Itulah perkara yang akan berlarutan. Kita tidak tahu apa inovasi yang baru yang perlu kita lakukan apabila pandemik ini masih berlarutan, iaitu sehingga vaksin diperolehi, maka kita selalu perlu mengkaji semula strategi kita, membuat inovasi untuk melakukan bagi menghadapi dan mencapai seimbangan di antara kesihatan awam dan juga kesihatan ekonomi. Bagi CARE yang kedua, adapting our institution. Bagaimana institusi kerajaan dan masyarakat perlu diadaptasikan untuk menghadapi norma baharu ini. Saya percaya baru sudah penjawat awam balik kepada tempat kerja beberapa hari yang lalu. Kita pun sudah dengar mereka perlu buat penyesuaian bagaimana mereka melaksanakan kerja-kerja dengan norma yang baru ini. Jadi saya rasa kita biarkan penjawat awam menggunakan inovasi, memikirkan cara yang terbaik macam mana kita boleh beroperasi sebagai kerajaan menghadapi isu, menghadapi rakyat dalam norma baharu ini. Saya percaya kita ada satu pertubuhan diberi nama Digital Penang yang baru ditubuhkan, maka kita percaya pendigitalisation sektor awam itu penting. Ada perlunya kita menubuhkan unit pengurusan bencana negeri. Itu perkara yang penting selain dari pandemik COVID-19, climate change dan lain-lain isu alam sekitar memaksa kerajaan sekarang perlu mempunyai inovasi dalam menangani isu-isu alam sekitar dan bencana, dan penubuhan unit pengurusan bencana negeri adalah perkara yang perlu. Dan bagaimana kita menghadapi cabaran sosial ekonomi, pelaburan, mungkin negeri Pulau Pinang boleh tubuhkan pejabat Pulau Pinang di
Kuala Lumpur, di Singapura untuk menarik pelaburan yang baru, menjalin hubungan negeri dengan persekutuan, negeri dengan negeri yang lain atau negeri dengan negara-negara jiran kita untuk cari peluang yang baharu dalam bidang ekonomi dan industri. The third one, R, is rescuing the people and economy. Saya percaya kita memang tahu kerajaan persekutuan dan negeri pun memperkenalkan package insentif di negeri Pulau Pinang. Kita pun dengan keupayaan yang ada terhad, kita keluarkan 151 juta ringgit dalam 2 package insentif kepada rakyat supaya rakyat dapatlah sedikit bantuan. Kita pun tumpu kepada macam mana wujudkan peluang pekerjaan dalam sektor swasta dan awam, mengembang ekonomi digital dan meneruskan dan memulakan projek-projek infrastruktur awam supaya kita dapat menggerakkan ekonomi kita dan meningkatkan mutu kehidupan rakyat pasca COVID-19. Yang terakhir, E, empowering community. Saya rasa dalam lawan COVID-19 ini, tanpa penglibatan rakyat jelata, NGO, corporate sector dan frontliner, kita tidak akan capai keputusan yang baik. Jadi kita perlu memupuk kerjasama non-partisan lawan COVID ini. Sepatutnya pertimbangan politik perlu diketepikan. Di negeri Pulau Pinang kita menjemput Ketua Pembangkang jadi ahli dalam Majlis Keselamatan Negeri melawan COVID dan melaksanakan kempen-kempen kesihatan awam, memperkukuhkan perkhidmatan kaunseling bekerjasama dengan NGO supaya tenaga komuniti dapat dikembalikan semasa perang lawan COVID dan selepas pasca COVID-19 kita masih perlu menjalin kerjasama ini. Di Pulau Pinang soalan ekonomi memang menjadi soalan yang besar. Sejauh mana kita di-impact, memang ada impak dia. Kita tahu twin engine of growth negeri Pulau Pinang adalah industri atau pembuatan dan juga sektor perkhidmatan. Kita tahu bahawa kita perlu menghadapi cabaran. Sebelum COVID-19 sudah pun ada cabaran dari segi perang dagang di antara Amerika Syarikat dengan negara China yang juga membawa impak kepada Asia Tenggara dan negara Malaysia termasuk negeri Pulau Pinang. Tetapi ada krisis, ada kesempatan juga. Dan saya sukacitalah bersama-sama dengan Selangor, dengan Kedah, isytiharkan sebagai negeri yang mencapai prestasi yang paling baik tahun lepas dari segi menarik pelaburan asing. Negeri Selangor pertama, negeri Pulau Pinang kedua, negeri Kedah ketiga. Saya tahu awak sengaja memilih 3 negeri top untuk acara ini. Dan pelaburan ini akan mewujudkan 15 hingga 20 ribu peluang pekerjaan apabila direalisasikan. Jadi kita lihat tahun 2020 dan 2021 adalah tahun untuk merealisasikan investment yang kita capai pada tahun 2019 ini. Tetapi kita pun perlu lihat inovasi dan di antara inovasi yang baru, we like to set up a digital free trade zone. Itu perkara yang penting. Kedua, kita tahu bahawa industri di negeri Pulau Pinang pun sudah tidak terlalu hanya bergantung kepada semiconductor saja. Kita sudah menyaksikan peralihan kepada E&E sebagai landasan, tetapi sudah wujudnya
kluster-kluster yang baru. Misalnya peralatan perubatan, negeri Pulau Pinang pun dalam beberapa tahun ini menjadi tumpuan medical devices cluster, di mana pelaburan yang kita dapat sejak 1-2 tahun ini ada juga banyak dalam kluster medical devices. Dan E&E itu pun perlu inovasi. Kita tidak boleh bergantung kepada electronics consumer goods sahaja, tetapi kita perlu beralih kepada produk aplikasi industri seperti sistem telekomunikasi, peralatan industri 4.0, peralatan perubatan dan sebagainya. Kita pun menyaksikan global share services sebagai sektor perkhidmatan yang kita nak teroka dan mengembangkan, dan memangnya dalam beberapa tahun ini kita juga dapat perhatian dari syarikat-syarikat antarabangsa untuk menubuhkan global share services mereka di sini. Impak yang paling besar adalah sektor perkhidmatan dalam pelancongan. Saya sedar bahawa di negeri Pulau Pinang sektor ini terkesan paling serius akibat dari COVID-19 ini. Kita perlu melihat bagaimana mencari keyakinan semula untuk pelancong. Kita telah meneliti perkara ini. Kita sudah ada beberapa stakeholders engagement dengan hoteliers, tourist attraction players, dan kita dapat tahu bahawa negeri Pulau Pinang walaupun menjadi satu destinasi pelancongan, 80% daripada pelancong kita sebenarnya datang dari dalam negara kita sendiri. That means our tourism trade is reliance on 80% domestic tourists. Jadi kita perlu memberi tumpuan macam mana kita mensasarkan promosi kita bukan di pasaran antarabangsa tetapi domestic market, di mana rakyat di negeri-negeri lain kalau sudah pulih keyakinan untuk melancong, kemungkinan tidak pergi ke luar negara, memilih destinasi dalam negara sendiri, dan Pulau Pinang adalah satu destinasi yang boleh menarik pelancong tempatan. Tetapi ini semua kita sesuaikan dengan norma yang baru. Kita berharap inovasi dengan penggunaan digital, teknologi digital, maka kita dapat mencari niche atau kluster-kluster yang baru supaya kita dapat survive menjadi sebuah negeri yang dinamik dalam pembangunan ekonomi. Ya, sekian. Okey, terima kasih kepada Yang Berhormat Saudara Chow. Saya amat tertariklah dengan yang berkenaan dengan yang paling terkesan adalah pelancongan. Saya nak beralih pula kembali kepada Dato' Seri Muklis. Saya sangat-sangat tertarik dengan andaian bahawa Kedah merupakan piruk nasi atau jelapang padi kepada Malaysia. Dan jelas apa yang digambarkan oleh Dato' Seri tadi adalah bahawasanya Kedah atau ekonomi secara keseluruhan bagi negeri Kedah adalah kebanyakannya tergantung kepada pertanian. Dari sudut pandangan Dato' Seri, adakah keadaan yang kita ada pada saat ini dengan PKP, dengan boleh dikatakan total debilitation of the economy ni, adakah ini merupakan satu hidden hand, tangan yang gaib untuk lebih mempercepatkan transisi ke arah bukan saja pertanian tradisi, pertanian konvensi, tetapi ke arah agrotech atau teknologi pertanian, dan adakah kerajaan negeri telah mengambil langkah atau mengorak langkah untuk mempercepatkan transisi dari pertanian yang dulu ke pertanian di masa hadapan, Dato' Seri? Yang pertamanya saya nak perbetulkan sikit. Terbesar apa ni sektor ekonomi untuk Kedah selain daripada pertanian, kita juga ada
sektor pembuatan dengan taman-taman industri kita, termasuklah taman teknologi tinggi kulit. Tapi berbalik kepada soal pertanian tadi, memang betul apa yang Saudara Howard sebut tadi, bahawa inilah masanya kita ambil peluang untuk menggunakan teknologi terkini. Memang proses itu pun berjalan sebelum ini. Mungkin kita taklah terlalu terdesak untuk menyegerakan peralihan daripada kaedah lama kepada kaedah baru. Tetapi sekarang ini kita sudah percaya dan sedar ya, bahawa sekiranya kita tak lakukan sesuatu ya, untuk meningkatkan pendapatan melalui pertanian ini dengan meningkatkan juga hasil pertanian kita, sehingga kita tak lama lagi akan terlalu tertinggal. Dan ini satu perkara yang sentiasa diberi perhatian. Sebelum ni contohnya dalam soal padi, kita memang menekankan kaedah estate padi. Estate padi ini kita boleh bayangkan ialah bagaimana kita nak menguruskan padi kita dalam bentuk estate yang besar. Ya. Kalau boleh sampai 50 hektar, 100 hektar dan sebagainya. Kita boleh bayangkan kalau itu dapat dilakukan, maka tentulah kita akan dapat menggunakan mesin-mesin padi yang lebih besar. Kita akan dapat mengurangkan kos per unit ataupun kos per hektar padi kita dengan penggunaan bahan-bahan seperti baja yang lebih berkesan kerana keluasan bendang yang kita usahakan itu berbanding dengan kaedah sekarang di mana bendang-bendang ini di Kedah ni kita kira relung kan, 1 relung, 2 relung, 3 relung. Jadi dalam zaman sekarang ini agak kurang economical ya. Dari segi skala ekonominya lebih baik sekiranya kita boleh perluaskan lagi tanah-tanah yang diusahakan sebagai bendang padi dan juga untuk pertanian yang lain. Jadi saya dapati kebelakangan ini ramai anak-anak muda berminat dalam bidang pertanian. Mereka tampil ke hadapan, ada yang dulunya mungkin jadi usahawan, ada yang engineer ya, ada daripada kerjaya perguruan dan sebagainya, yang sekarang ini cuba nasib dalam pertanian dan mereka ni lebih berani, lebih berinovasi, lebih sanggup untuk menggunakan kaedah dan teknologi yang baru dan nampaknya keberhasilan itu sangat baik. Jadi saya sangat menggalakkan mereka ini untuk teruskan dengan usaha-usaha ini dan kerajaan akan bantu sedaya yang boleh ya, supaya mereka ni dapat mengawal risiko yang dikaitkan dengan sektor pertanian tersebut. Kita ada anak-anak muda yang buat melon ya, buah melon. Ada yang kalau negeri Perlis terkenal dengan harum manisnya, di Kedah pun ada harum manis, tapi mungkin kadang-kadang tu taklah seharum yang di Perlis. Jadi kita manis tu ada tapi tak harum macam di Perlis tu. Jadi kajian tu masih lagi duduk berjalan lagi untuk kita dapat menyaingi kehebatan harum manis Perlis. Jadi ini semua usaha anak muda. Jadi mereka ini berani untuk menggunakan kaedah yang agak unconventional. Dia belajar daripada pakar-pakar daripada mata tempat yang tempatan daripada luar negara. Sekarang ni kalau kita tengok dalam YouTube saja pun macam-macam dah cara-cara untuk kita nak cucuk tanam. Semuanya menarik mereka dan boleh disesuaikan dengan cuaca dan jenis tanah yang kita ada dalam negeri kita. Jadi saya lihat bahawa dalam keadaan kita baru nak harap-harapnya lah bolehlah nak akhirnya keluar daripada tekanan COVID-19 ini, maka kita akan lihat beri pentingnya kita mengadaptasi cara kita menguruskan kerja kita itu
baik dalam pertanian, dalam sektor pelancongan, dalam sektor perniagaan dan sebagainya, dan pembuatan dan sebagainya. Dan kita pastikan bahawa kita punya survival itu tetap kita pertahankan. Dalam tadi saya mendengar Yang Berhormat Charles Pon Yau bila dia sentuh mengenai industri pelancongan, ya. Saya hari itu mempengerusikan mesyuarat LADA iaitu untuk Pulau Langkawi dan sangat mencemaskan, ya. Sektor pelancongan di Langkawi khususnya begitu teruk sekali. Jadi walaupun kes COVID ini sangat-sangat terhad, kita sekali itu cuma 2 pesakit saja, itu pun dah tak ada dah. Jadi sekarang ini agaknya di peringkat dunia, orang yang biasa melancong, termasuklah orang yang selalu melintasi sepadan untuk tujuan perniagaan, semuanya agak tak berani, ya, nak keluar. Mereka sudah gunakan video conferencing macam kita buat hari ini. Jadi saya boleh bayangkanlah syarikat penerbangan macam mana mereka begitu tertekan. Kemudian macam mana pula dengan sektor perhotelan dan perkhidmatan. Jadi banyak perkara yang kita sedang berhalusi sekarang ini. Macam mana kita nak pulih pada kadar yang paling segera untuk menarik keyakinan pelancong untuk kembali ke tanah air kita. Betul apa yang disebut oleh Ketua Menteri tadi, pasaran tempatan yang perlu kita beri keutamaan ketika ini. Tapi mungkin sedikit demi sedikit, ya, kita kena cari pasaran luar negara yang bebas COVID, yang kita nampak prestasi ataupun pencapaian dalam mengawal COVID itu begitu baik sekali. Jadi negara-negara macam inilah yang kita perlu beri tumpuan untuk memasarkan produk pelancongan kita supaya pelancong daripada negara itu dapat datang ke negara kita ini, khususnya bagi kawasan destinasi pelancongan yang kita ada, insyaAllah. Sri nak tambah soalan nakal sikit. Sekarang ni kita ada 3 negeri yang paling tergolong terunggul lah dari segi FDI. Maka boleh difikirkan bahawa adanya banyak peluang pekerjaan yang baru yang diwujudkan baru di negeri Kedah. Dan bab nakal ni adalah kerana negeri Perak dengan negeri Kedah ni, kita 2 negeri yang paling dimangsakan dengan penghijrahan modal insan, khususnya ke negeri Pulau Pinang dan negeri Selangor. Jadi orang kita suka gemar sangat nak pergi Penang dan pergi Selangor untuk buat kerja sebab demo ni nampak macam lebih menarik lah. Jadi dengan wujudnya peluang pekerjaan, dengan sekarang Kedah tergolong ketiga terunggul dari segi FDI dengan tambahan peluang pekerjaan itu, apakah langkah-langkah yang diambil untuk kita menarik orang-orang Kedah, orang-orang Perak untuk kembali ke kampung halaman untuk bersama-sama membangunkan kampung dan negeri tercinta? Ya, memang betul tu. Saya pun baca laporan mengenai penghijrahan warga negeri kita ke negeri-negeri lain untuk cari nafkah. Perak paling tinggi. Kedah tak jauh di belakang Perak dalam dan saya kira ialah biasalah anak-anak muda bila dia nak cari peluang pekerjaan, dia akan cari di mana yang mempunyai peluang yang terbanyak dengan gaji yang lumayan, ya. Jadi maka kita kena buat benda yang sama. Kita akan mencontohi kerja-kerja baik yang telah dilakukan rakan-rakan kita di Selangor, Pulau Pinang, Johor. Jadi kita nak kena bersaing dengan sihat lah, ya. Jadi tadi saya sebut mengenai pertanian, tetapi dalam sektor pembuatan, khususnya dalam teknologi tinggi, Kedah juga tidak mahu ketinggalan. Saya sebut tadi dah buat Taman Teknologi Kulim, antara taman teknologi yang dianggap terbaik di dalam negara. Tetapi kita nak mengulangi kejayaan tersebut di Bukit Kayu Hitam, Kedah Science and Technology Park, di Padang Terap kita ada Kedah Rubber City.
Kemudian insyaAllah di dekat Sungai Petani pun ada satu lagi di kawasan Sidam, Sidam Logistik Aerospace Manufacturing. Jadi tujuan kita ada taman-taman teknologi ini untuk menawarkan peluang-peluang pekerjaan bernilai tinggi. Daripada pelaburan yang telah diumumkan oleh pihak MIDA baru-baru ini yang dikatakan Kedah nombor 3 tu untuk pelaburan asing, mewujudkan peluang pekerjaan sebanyak 5,400 ya, yang bernilai tinggi. Kita tak mau lagi lah gaji yang 400-500 ringgit ni kita tak makan. Kita nak yang ribu ya, 3,000 ke atas ya. Jadi yang ini yang saya harap akan menjadi tarikan kepada warga kita untuk balik ke negeri Kedah untuk terlibat sama dalam pembangunan ekonomi negeri, sambil menarik juga warga daripada negeri-negeri lain untuk berhijrah ke Kedah pula. Jadi itu akan kita lakukan. Baik, saya nak beralih kepada Dato' Sri Amiruddin. Ini soalan yang kurang nakal lah, tapi saya rasa hari tu saya pergi ke pasar, pasar di Pasir Penji lah. Ada seorang aunty yang duk puji sangat negeri Selangor. Sebab dia kata, oh ada app ni yang hebat-hebat sama, nama dia Selangkah dengan tracing ni. Kita nak keluar pun tak takut sangat. So dan selepas perbincangan dengan Dato' Sri tempoh hari, difahamkan pelaburan bukan saja dari segi wang duit tetapi masa dan juga tenaga kerja untuk mewujudkan Selangkah ini adalah sesuatu yang agak mengagumkan. Mungkin Dato' Sri boleh terangkan cerita di sebalik wujudnya Selangkah ini. Terima kasih. Sebenarnya Selangkah ini adalah idea asal daripada Selangor Task Force. Apabila salah seorang tenaga dalam Selangor Task Force itu, iaitu Dr. Helmi Zakaria, yang memang pakar dalam bidang teknologi dan pengesanan kesihatan awam, dan bagaimana kita cuba untuk menggabungkan di antara apa yang dikatakan analisa data raya, big data analysis itu dengan pengawalan pandemik. Justru antara isu penting yang di sini ialah bagaimana contact tracing. Perkara ini bukan perkara baru sebab Korea juga telah mengamalkan dan melaksanakan perkara ini, dan Taiwan tidak silap saya juga mengamalkan ataupun melaksanakan perkara ini. Bezanya kita dengan lain-lain usaha yang telah dilaksanakan, ini bukan persaingan, bagi saya kita cuba komplement dengan apa yang telah dilaksanakan, adalah untuk mempermudahkan. Jadi apabila contact tracing dilakukan, kita akan menghubungi pesakit, maknanya ataupun mereka yang berisiko dijangkiti untuk kita melakukan saringan ataupun swabbing. Dan caranya adalah dengan mengenal pasti nombor telefon. Jadi dengan mengimbas QR code yang telah di-generate daripada laman web selangkah.my itu, kita akan dapat mengesan nombor telefon tertentu pada masa-masa tertentu di suatu tempat tertentu, terutamanya di premis-premis kerajaan, swasta dan sebagainya. Dengan itu, apabila ada satu nombor telefon atau satu pesakit yang kita dapat kenal pasti mereka dijangkiti, kita boleh kesan nombor telefon ini berada di mana pada waktu-waktu tertentu ataupun dalam tempoh dan period jangkitan yang mungkin boleh menyebarkannya kepada pihak-pihak lain. Alhamdulillah kita telah banyak digunakan di Selangor. Malahan Selangkah juga digunakan banyak di ibu kota Kuala Lumpur. Digunakan di ibu kota Kuala Lumpur dan juga digunakan di negeri Pahang dan beberapa negeri yang lain. Bagi kita ia bukan halangan, bukan hak eksklusif Selangor saja. Kita nak cuba kongsikan bagaimana kaedah ini dapat membantu Kementerian Kesihatan terutamanya untuk mengesan data dan juga mereka-mereka yang berkemungkinan terlibat dengan COVID-19. Ada persoalan yang ditimbulkan tentang kerahsiaan data. Pertama, kita dapatkan benda yang sangat minimum, iaitu nombor telefon dan masa mereka. Nama mereka pun kita tak tahu, ya. Jantina pun tak tahu, apatah lagi pendapatan ataupun status mereka. Dan dengan cara itu adalah kita akan dapat kenal pasti nombor telefon tersebut dan kementerian boleh kenal pasti datanya selepas itu. Kedua,
Data ini di bawah Menteri Besar diperbadankan ataupun anak syarikat kerajaan negeri, dan kerajaan negeri tertakluk untuk melindungi data tersebut daripada digunakan sesuka hati, apatah lagi untuk tujuan komersial dan sebagainya. Justru memang purely dan memang hasrat kita untuk membantu mereka-mereka ataupun kementerian dan pihak yang terbabit untuk mengenal pasti pesakit, dan alhamdulillah ia mendapat satu respon dan maklumat yang sangat baik. Malahan penggunanya telah mencecah 1 juta sampai ke semalam setelah saya mendapat laporan yang berterusan berkenaan dengan selangkah.my ataupun melangkah dengan selamat. Jadi saya tertarik tadi dalam perbincangan yang dikemukakan oleh Datuk Seri Mukris terutamanya, antara isu penting yang sewajarnya memberikan ingatan kepada kita ialah tentang food security, ya. Datuk Seri Mukris membangkitkan perkara yang sangat penting, ya. Dan saya kira di sini kita mungkin boleh berkolaborasi di antara ketiga-tiga negeri, baik Pulau Pinang, Selangor dan Kedah. Sebab walaupun Selangor kita kenal sebagai negeri perindustrian, Pulau Pinang kita kenal sebagai negeri perindustrian, kita juga ada jelapang padi kita yang menunjukkan prestasi yield yang baik, ya. Pulau Pinang dalam tempoh beberapa tahun lepas mencatatkan yield yang tinggi. Padi kami di Sekinca juga pernah satu ketika menunjukkan yield yang tinggi sebelum ada serangan penyakit tertentu. Jadi mungkin gabungan ini boleh dicantumkan dengan keluasan jelapang padi di Kedah, dan yield yang tinggi itu boleh memberikan satu simpanan bekalan makanan yang mencukupi kepada negara kita dan negeri kita secara keseluruhan. Dan ini adalah satu perkara yang sangat menarik apabila bagaimana gabungan di antara teknologi dan kemampuan masa kini dan juga kemahiran lazim tentang pertanian sebagaimana di Kedah itu bukan saja menjadikan tiga negeri ini sebagai jaguh kepada pelaburan sebagaimana yang dicatatkan pada tahun 2019, tetapi juga kita boleh menjadi pengeluar makanan dan penampung kepada peluang dan juga bekalan kecukupan makanan kepada negara kita. Saya ingat ini yang boleh dieksplor di masa depan di antara Penang, Selangor dan Kedah. Macam mana kita mempertingkatkan yield, bagaimana kita menggunakan ruang yang sedia ada dan kita gabungkan di antara kekuatan kita. Dan ini satu benda yang kita selama ni take for granted, iaitu berkenaan dengan food security. Walaupun dah dibincangkan, seingat saya daripada tahun 2006-2007 kita bincangkan hal ini, tetapi belum ada solusi yang benar-benar dapat menyediakan bekalan. Malahan ura-ura masa PKP yang lepas bila ada ura-ura Vietnam ingin menghentikan ekspor mereka ke negara kita, kita mula berkira-kira apakah cukup bekalan beras dalam negara kita. Itu baru beras, kita belum tengok bekalan yang lain, daging dan sebagainya. Dan saya ingat our focus ataupun nilai penting kepada Pakatan Harapan iaitu soal ketelusan, pentadbiran dan juga pentadbiran yang cekap dan transparan itu akan menjamin projek-projek yang lebih berkemampuan, walaupun kita pernah dengar National Feedlot Corporation dan sebagainya yang sampai kini saya kira tidak mendatangkan hasil, pernah menjadi satu skandal yang begitu diperkatakan di peringkat dunia. Terima kasih Dr. Sri. Sebenarnya idea yang sangat bernas berkenaan dengan kolaborasi antara negeri. Sebab saya seorang tukang masak, sebenarnya profession saya tukang masak, dan isu ni adalah cukup dekat dengan hati saya, dan ura-ura berkenaan dengan Vietnam dan beberapa negara Asia Tenggara yang kemungkinan besar mereka kalau diorang tak sekat pun mungkin production mereka akan menurun. So maksudnya apabila produksi untuk bagi beras di negara kita punya domestic production hanya mungkin sampai 30 atau 40% seperti yang disebut oleh Dr. Sri Mukris tadi, memang cukup cemas. Adalah satu kecemasan lah untuk kita merangka satu strategi untuk mengelak tak adanya kekurangan beras dalam 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Tetapi saya juga sangat tertarik dengan apa yang disebut oleh Datuk Sri tadi. This is for the long haul.
dan khususnya berkenaan dengan peniaga pasar malam yang sekarang masih belum lagi boleh berpasar malam dan berniaga. Dengan e-bazar Ramadan yang telah diumumkan pada paling awal sekali oleh negeri Selangor ni, apakah kaedah-kaedah bantuan atau dasar-dasar yang telah diumumkan oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk membantu mereka yang mereka tak jual makanan tetapi mereka peniaga pasar malam yang tak boleh nak berniaga dah seksa 2-3 bulan? Apakah bantuan yang telah disampaikan kepada peniaga-peniaga pasar tani, pasar pagi, pasar malam yang sebenarnya masih sekarang merasakan keseksaan kerana tak boleh nak berniaga, rezeki putus dan sebagainya? Dato' Sri. Okey, terima kasih. Itu telah kita lakukan pada stimulus package fasa pertama ataupun pakej rancangan Selangor Prihatin fasa pertama, di mana kita beri bantuan RM500 kepada penjaja-penjaja termasuk peniaga pasar tani, pasar malam dan pasar awam yang berlesen. Kita ada 80,000 lesen. Daripada 80,000 lesen yang kita saring, sekitar 35,000 hingga 40,000 merupakan pemegang-pemegang lesen. Maknanya seorang mungkin memegang 2-3 lesen kerana mereka berniaga di 2-3 lokaliti yang berbeza. Dan ini satu perkara yang menarik. Selepas masa COVID ini kita dapat data dan senarai mereka yang bersih daripada dan mencantumkan data-data yang ada di peringkat PBT masing-masing. Namun begitu, kita juga ada pinjaman seperti hijrah. Kita ada program microcredit yang kita panggil sebagai hijrah. Dengan pinjaman hijrah itu, kita dapat membantu mereka untuk menjadikan modal pusingan. Dan modal pusingan itu pada ketika COVID ini kita tangguhkan pembayaran sehingga bulan 6 dan bulan 7. Dan betul-betul moratorium lah yang tidak perlu membayar kos pentadbiran ataupun interest pentadbiran yang kita kenakan. Dan yang ketiganya, saya percaya para peniaga ini bukan saja soal wang yang digunakan untuk menampung kehidupan mereka, tetapi yang paling penting bagi kita ialah bagaimana menyediakan ruangan baru. Sebab itu bila kita kerjasama dengan Grab dan beberapa platform, bila kita laksanakan dengan e-Shopee ataupun Shopee Bazar Raya, kita anggarkan sekitar 2,000 saja peniaga-peniaga kita akan mendaftar. Dalam tempoh 5-6 hari saja angka itu telah penuh dan respon dan maklum balasnya juga sangat baik. Sebab itu saya percaya kepada usahawan-usahawan ini bukan hanya soal modal, tetapi bagaimana mereka transmit ataupun merubah konteks perniagaan mereka daripada perniagaan di depan ataupun perniagaan langsung kepada perniagaan di atas talian dan e-commerce yang merupakan satu jaringan yang besar, dan ini mempercepatkan proses idea smart state yang cuba dilaksanakan oleh negeri sejak daripada tahun 2016 lagi. Maknanya kita bantuan modal dan juga yang ketiga kita beri juga bantuan platform dan juga daripada segi ilmu dan pengetahuan mereka untuk berniaga dengan konteks COVID dan mungkin masa depan selepas COVID. Baik. Terima kasih. Saya nak kembali ke Saudara Chow berkenaan tadi saya amat tertarik lah berkenaan dengan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pemain-pemain industri dalam sektor pelancongan. Tapi memang kita tahu, saya memang gemar sangat untuk pergi melancong kat Pulau Pinang dulu waktu ada masa lah. Tapi yang sekarang kita dengar suara-suara akar umbi khususnya daripada PKS di pengusaha kecil dan sedara SME lah, khususnya operator restoran. Ada suara-suara yang menyatakan separuh yang menyatakan kita belum ready lagi sebab masih ada penularan, jangan kita buka besar-besaran, dine in tak boleh lagi. Tetapi ada juga suara-suara yang kata okey, hampa nak buka, hampa tak nak kita buka tak apa, kita yang ambil risiko. Tetapi kalau buka pun hampa macam tak nak bagi kita buka betul-betul. Hanya franchise atau hanya yang ada di hotel atau ada di supermarket atau shopping complex yang boleh buka. Kita yang di kedai kecil-kecil macam mana? Jadi apakah pandangan dan juga ulasan daripada Saudara Chow berkenaan dengan mereka yang punya kedai kecil yang tak ada dalam shopping complex?
Apakah pandangan Yang Amat Berhormat Saudara Chow? Ya, terima kasih Howard. Sebenarnya apabila kita lihat keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, iaitu berhubung dengan PKP bersyarat ini, di mana Kerajaan Persekutuan telah memutuskan sektor-sektor yang boleh buka semula mulai 4 hari bulan Mei yang lalu, apabila pengumuman dibuat oleh Perdana Menteri pada 1 hari bulan Mei. 4 hari bulan Mei sudah dibenarkan dine-in, premis-premis makanan yang diumumkan. Tetapi selain dari sebuah atau dua buah negeri, kebanyakan negeri telah mengambil keputusan untuk tidak membenarkan dine-in menjelang 4 hari bulan Mei yang lalu. Sebenarnya selain dari ini, Negeri Pulau Pinang juga mengambil pendekatan tidak ataupun mengambil keputusan untuk memulihkan sektor-sektor yang dibenarkan menerusi kaedah pemulihan secara berperingkat, iaitu 4 hari bulan sepatutnya boleh buka, tetapi di Negeri Pulau Pinang kita mentarifkan 4 hari bulan Mei itu sebagai persiapan, dan 8 hari bulan sebahagian besar boleh buka untuk perniagaan, dan akhirnya 13 hari bulan Mei, iaitu hampir 10 hari selepas 4 hari bulan Mei, itu tarikh untuk membuka semula sektor-sektor ekonomi di Negeri Pulau Pinang. Cuma 10 hari selepas tarikh itu baru kita saksikan pematuhan semua pematuhan keputusan Persekutuan itu untuk membuka semula kebanyakan sektor yang dibenarkan. Dan mengenai makan di dalam premis perniagaan makanan, kita pun putuskan dengan menggunakan kaedah yang sama, iaitu berperingkat-peringkat. Itu peringkat pertama akan mula esok 15 hari bulan Mei. Kita nampak bahawa from the 4th of May until the 15th of May, we have waited almost 11 to 12 days sebelum kita membenarkan sebahagian sahaja, iaitu pun sebahagian, iaitu premis-premis di hotel, premis-premis makanan di dalam shopping kompleks, dan juga fast food chain, franchise fast food chain. Sebab kita nak lihat persiapan SOP penguatkuasaan dari pihak berkuasa tempatan, dan juga persiapan dari peniaga-peniaga makanan untuk mematuhi SOP yang begitu ketat itu. Dan akhirnya esok di Negeri Pulau Pinang, selari dengan pendekatan gradual recovery, maka premis perniagaan makanan in. Ya, seperti Howard katakan, memang ada pengusaha lain menyoalkan mengapa Negeri Pulau Pinang masih tidak membenarkan premis-premis makanan yang lain untuk makan di dalam premis. Saya boleh katakan esok, sebenarnya semalam Exco telah buat keputusan, dan esok saya akan buat pengumuman berhubung dengan lain-lain premis makanan, bilakah mereka dibenarkan untuk dine-in. Jadi tak perlu risau, perbezaan itu cuma beberapa hari, tetapi ini selari dengan pendekatan kita gradual recovery. Berbanding dengan pusat, kita sudah lewatkan 10-15 hari sebelum kita mengikuti secara penuhnya
apa yang diputuskan di pusat, dan kita pun nak mencapai suatu seimbangan di antara what we call between lives and livelihood. I think life is so much more important and the most important than livelihood. Ya, terima kasih sebab ya ada ramai yang khawatir bila depa pi Pulau Pinang nak makan nasi kandak tak boleh nak pi. Tapi dengar cerita macam tak lama lagi boleh pi makan nasi kandak lah. Jadi the balance between life boleh. The balance between lives and livelihood memang adalah sesuatu yang amat penting lah, dan keseimbangan itu memang dalam keadaan yang unprecedented ini memang adalah sesuatu yang perlu semua kerajaan mengerah segala kepakaran yang ada untuk seimbangkan. Kalau minta saudara CM untuk mengulas tentang apakah dasar kebajikan atau bantuan yang paling membanggakan yang telah dikeluarkan atau diumumkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, apakah dasar itu dari segi kebajikan, welfare, bantuan kepada sama ada SME atau kepada mereka yang tergolong paling susah? What is your landmark welfare policy dalam PKP ini? Saya rasa Putiran adalah lebih kurang dengan lain-lain negeri, tetapi apa yang kita boleh banggakan adalah kelajuan untuk menyampaikan bantuan itu. Negeri Pulau Pinang sebenarnya sebelum PKP pertama, saya pun sudah umumkan perlunya ada package. 2 hari sebelum 18 hari bulan Mei, saya umumkan 20 juta. Saya ingat cukuplah dengan keupayaan negeri. Tetapi apabila engage dengan stakeholders dan mendengar pandangan, maka didapati 20 juta itu memang tak cukup. Kita tingkatkan sampai 75 juta. Sebahagian besar, iaitu 30 juta adalah pinjaman kepada SME yang terkesan. Kita tahu bahawa SME mempunyai modal yang terhad dan menghadapi operasi dia perlu henti, tak ada pendapatan dalam tempoh itu, tetapi perlu membiayai sewaan, gaji dan upahan pekerja-pekerja dan sebagainya. Memang Kerajaan Persekutuan pun ada package yang khas untuk membantu SME. Package yang kedua, kita tambah 10 juta pinjaman untuk sektor pelancongan dan sektor-sektor yang berkaitan dengan pelancongan. Seperti mana saya kata, sektor pelancongan adalah sektor yang terkesan paling teruk. Jadi kita rasa kita perlu menyediakan dana itu untuk pengusaha dapat bantuan daripada kerajaan negeri supaya mereka dapat menghadapi cabaran tidak ada pendapatan tetapi perlu menanggung perbelanjaan kos yang tetaplah seperti sewa dan juga gaji. Jadi selain dari itu, kita memilih kumpulan-kumpulan sasaran yang pendapatan rendah, penjaja, penarik beca, pemandu bas sekolah, e-hailing. Kita pun menjadi pertamanya menyampaikan bantuan kepada e-hailing drivers. Itu pun menarik perhatian ramailah. Mengapa begitu cepat? Dalam beberapa hari saja wang 300 itu sudah sampai ke 8,000 lebih pemandu e-hailing di Negeri Pulau Pinang, sebab kita mendapat kolaborasi daripada Grab dengan menggunakan e-wallet, maka begitu cepat bantuan itu dapat disampaikan. Kita tahu bahawa 151 juta itu bukan satu angka yang amat besar, tetapi itu pun dalam kemampuan yang terhad Negeri Pulau Pinang. Itulah harap dapat juga membantu kumpulan sasar yang terkesan untuk meringankan beban sedikit. Tetapi kita harap
dengan pembukaan semula sektor-sektor ekonomi, maka dengan aktiviti yang dapat menjana pendapatan, maka masalah yang mereka hadapi campur dengan insentif-insentif bantuan yang disediakan oleh Kerajaan Persekutuan dan Negeri dan juga bank-bank, maka haraplah sedikit sebanyak satu langkah demi satu langkah kita dapat pulih keadaan. Baik, terima kasih Saudara Chow. Sekarang mungkin kita akan beralih kepada last round of questions lah. Dan ini soalan yang paling nakal sekali dan saya nak mula dengan Dato' Seri Mukris. Sebab di Kedah ni agak kurang stabil sekarang. Dengan kita lah. Sikit saja. Sikit saja. Dan kalau kita perhatikan dalam ruang komen, istilah yang paling kerap kita baca berulang-ulang adalah istilah pengkhianatan. Dan dalam masa satu dunia dan keseluruhan rakyat dan juga jentera kerajaan sedang memerangi musuh yang menyerang dalam sembunyi dan sunyi ini, iaitu COVID-19, ada pihak-pihak tertentu yang sibuk merancang, mencatur dan juga untuk mengkhianat, untuk merampas kuasa. Tetapi ada di kalangan kita yang telah bukan saja mengalami pengkhianatan secara politik tetapi pengkhianatan secara peribadi. Orang-orang yang dahulunya dianggap sebagai kawan, sahabat dan ada yang dianggap seperti keluarga walaupun datang daripada ibu bapa yang berbeza. Pengkhianatan itu adalah pengkhianatan peribadi dalam suasana untuk memerangi satu pandemik. Dan saya rasa pengkhianatan peribadi itu saya sendiri terasa di negeri Perak. Saya tak dapat nak bayangkan apakah perasaan Dato' Seri lah, sebab mungkin Dato' Seri boleh memberi sedikit sebanyak perasaan terhadap pengkhianatan yang berulang-ulang dalam ruang komen itu. Dato' Seri. Ya, ni satu soalan agak menarik. Sangka pula nak ditanya. Saya menceburkan diri dalam bidang politik ini sambil-sambil bertujuan untuk berkhidmat kepada rakyat. Tapi saya dapati bahawa politik adalah satu platform di mana kita boleh mengenali lebih ramai orang, dan apabila kita satu hati dalam perjuangan, dalam pegangan politik, maka akhirnya kita menjadi begitu rapat dan akrab sampai ke tahap menjadi macam saudara seperjuangan lah orang kata. Jadi malangnya dalam bidang politik pun kadang-kadang berlakulah situasi di mana atas kepentingan politik yang bertentangan, persahabatan, persaudaraan itu dengan begitu mudah sekali boleh terlerai. Apabila itu berlaku, maka berlakulah pengkhianatan seperti mana yang Saudara Howard sebutkan tadi. Jadi inilah satu perkara, kesan ya daripada politik yang juga yang kebaikan. Kadang-kadang tu orang tak berapa perasan apa sebenarnya kebaikan dalam bidang politik ini, tapi sebenarnya banyak ya. Tapi yang buruk macam itulah yang memberi impak yang begitu besar kepada keyakinan diri kita, kepada keyakinan kita terhadap orang lain. Bayangkanlah macam mana kita nak berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita nak meluaskan lagi hubungan persahabatan kita dengan orang yang baru kita kenali. Ya, sekarang ni kita dah melalui satu keadaan yang mana rakan seperjuangan boleh tikam belakang. Jadi bila kita nak bertemu dengan orang baru pun tentunya ada sifat was-was ya. Dan ini tak semestinya satu perkara yang bagus ya.
sebaik-baiknya kita kena baik sangka. Saya antara orang yang selalu baik sangka. Saya tak suka nak gaduh-gaduh, nak berkelahi dengan orang. Tetapi kadang-kadang ada juga yang beritahu saya, atas sifat saya itulah saya kerap menjadi mangsa kepada pengkhianatan seperti mana yang telah saya lalui kebelakangan ini. Jadi tentunya ada iktibar yang boleh kita raih daripada pengalaman ini, walaupun sepahit itu. Mungkin ke depan ini kita lebih berhati-hati, tetapi saya haraplah sambil berhati-hati itu tak adalah sampai ke tahap langsung kita mencurigai setiap orang yang kita jumpa. Tak boleh juga macam itu. Saya berharap sangatlah di antara 100 orang yang saya berjumpa, mungkin 95 orang itu baik-baik belaka, yang 5% itu sajalah yang kita kena jaga-jaga kan. Daripada 100 orang tu, yang 5% tu yang kita bawa kawan yang lepas tu kita jadi bangsa. Jadi itulah satu pengajaran, satu pengalaman pahit tapi terpaksa dilalui lah oleh siapa yang terlibat dalam bidang politik. Orang kata kalau tak mau dilanda ombak, jangan duduk di tepi pantai kan. Jadi kita ni tepi pantai aja, selalu duduk berjalan dalam air tu kan. Jadi itulah keadaannya, sedikit sebanyaklah sebagai menjawab soalan nakal tadi tu. Dato' Sri, saya cukup kagum lah, walaupun dalam saat-saat yang getir ini pun masih boleh bersangka baik. Syabas lah. You're a better man than me. Cuma ada hikmah di sebaliknya. Sekarang sekurang-kurangnya kita tahu siapa sahabat dan siapa pengkhianat. Cuma pada waktu yang sama, ada orang di luar sana yang menyatakan kata pengkhianat apa yang mereka dah buat ni, kita pula yang nak buat pada tarikh tanggal 18 di Parlimen pula. Cakap orang politik sendiri pula yang politik. Apakah ulasan Datuk Seri berkenaan dengan perkara tu? Dari segi timingnya, di peringkat Parlimen kita tak ada pilihan lain sebab 18 bulan Mei itu adalah tarikh yang telah ditetapkan oleh kerajaan sendiri. Oh, mereka yang tetapkan. Bukannya kita sengaja nak menggunakan proses demokrasi itu untuk membuat perubahan yang mana yang terdaya lah kan. Kerana walaupun dalam keadaan COVID-19, dalam bulan puasa dan sebagainya, tapi dalam soal Kedah kita tak ada had tarikh ataupun ketetapan waktu ya. Jadi kalaupun nak dilakukan perubahan dalam kerajaan sekalipun, tentunya lebih munasabah ya. Kalau kita berikan tumpuan lebih kepada soal rakyat dulu ya, kita nak mengatasi, kita sepanjang malam ni kita bincang pasal COVID-19 ni, biarlah yang itu kita selesaikan dulu. Masyarakat Islam pula sedang berpuasa bulan Ramadan ini, nak bersiap sedia menghadapi Aidilfitri. Jadi saya rasalah ini macam tak sesuai pula untuk kita berpolitik terlampau sangat kan. Tapi ialah mungkin bagi orang lain dia rasakan bahawa 18 Mei itu satu tarikh yang tak apa maknanya bagi mereka. Bagi saya tak ada apa-apa makna bagi Kedah, tapi dikaitkan pula antara yang federal tu dengan negeri. Jadi saya pun tak tahulah. Berkait rapat sangat. Oh ya. Okey, terima kasih Datuk Seri, walaupun soalan nakal dijawab dengan begitu tulus. Last round punya soalan kepada Datuk Seri Amiruddin. Di negeri Selangor pula, kita nak sentuh lah sedikit pasal politik kan. Di negeri Selangor pula dalam sehari dua ni dengar cerita, Kedah sekarang dah goncang sikit. Dengar cerita pula ada sedikit ada gempa sikit di Selangor. Betul ke? Saya
anggap ini adalah permainan politik mereka-mereka yang hopeless dan tidak ada harapan, dan hanya menimbulkan kerisauan dengan harapan mereka dapat menyambung kononnya momentum di negeri Kedah Darul Aman. Saya sangat sebati dengan rakan saya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mukris. Di saat kita bekerjasama dengan erat, dengan hati terbuka untuk menangani COVID-19, malahan dengan Kerajaan Persekutuan kita menyambut dengan segala apa juga arahan-arahan mereka, kecuali arahan PKPB ini. Itu pun kalau yang lain ada di sini, terutama Datuk Seri Mukris atau Chow, spirit yang terkandung dalam mesyuarat terakhir Majlis Keselamatan Negeri ialah memberikan peluang kepada kerajaan negeri, malahan bukan kerajaan negeri. Di situ disebutkan PBT dan pihak berkuasa tempatan untuk mengubah suai mengikut kesesuaian kita. Dan itulah yang berlaku. Dan bukanlah negeri Pulau Pinang, Kedah saja. Saya lihat berita negeri Johor, negeri Pahang, negeri Sarawak juga melakukan perkara yang sama. Justru memang saya sebutkan dengan jelas bahawa daripada segi konteks negeri-negeri Pakatan Harapan, kita cuba bertindak seprofesional mungkin. Dalam mesyuarat kita sampaikan pandangan kita dengan jelas, kita suarakan kebimbangan kita, Saudara Chow suarakan kebimbangan berkenaan dengan quarantine center, saya masih ingat lagi. Dan itu semua adalah untuk national interest yang kita lupakan perbezaan dan perbalahan politik. Tetapi kata-kata dan luahan mengatakan bahawa jangan bermain politik, akhirnya yang terpancul di Kedah itu memang jelas-jelas adalah percaturan politik dan pertukaran politik, walaupun sebahagian itu adalah saya kenal dan rakan-rakan. Tapi bagi saya ini satu perkara yang berulang-ulang. Datuk Seri Mukris mengalaminya kali kedua, Perak mengalaminya kali kedua, dan saya anggap lepas ni mungkin Selangor dan Pening akan berdepan dengan serangan yang bertali arus dan juga penghujahan palsu yang cuba dibangkitkan untuk merosakkan kredibiliti dan juga penceritaan kerajaan negeri. Saya berhubung rapat dengan rakan-rakan saya di Amanah, sahabat-sahabat bersatu yang masih ingin menyokong kerajaan negeri, dan juga dengan rakan-rakan DAP di negeri Selangor. Saya yakin kita kekal intact. Kalau ingin mengubah kerajaan, kecuali mereka melaburkan wang yang begitu besar, sebab jumlahnya mereka perlu swing sekitar 16 orang. Ya, tak mustahil boleh berlaku. Saya boleh akui kalau mereka boleh akui. Tapi dengan sikap kita dan keyakinan kita, dengan program yang kita laksanakan, saya boleh laksanakan walaupun mereka mempunyai Kerajaan Persekutuan umumkan berbakul-bakul makanan. Saya ikuti tindakan ahli-ahli Dewan Negeri saya di kalangan Pakatan Harapan di negeri Selangor, termasuk anggota bersatu yang masih menyokong kerajaan negeri. Kita juga bukan baru, sebab di Pulau Pinang pun ada 2 anggota bersatu yang masih menyokong kerajaan negeri. Jadi saya anggap hal ini satu perkara yang sengaja diada-adakan. Mungkin ingin membina momentum bukan masa ini, di masa hadapan dan sebagainya. Bagi saya sangat jelas bahawa sebaik ada tindakan-tindakan di peringkat federal. Negeri Selangor lah negeri pertama yang mula seal dan menyatakan dengan jelas, we are Pakatan Harapan government and we welcome everybody yang want to work with us, bekerja dengan kita untuk meneruskan reform, meneruskan perubahan dan melakukan segenap apa yang kemampuan untuk kejayaan dan kemampuan pentadbiran negeri. Dan buktinya jelas, 2019 kita adalah 3 negeri yang mencatatkan pelaburan terbaik di Malaysia. Kalau angka itu masih tak menjadi bukti, angka itu menunjukkan kononnya kita tidak perform as a federal government dan juga state government, saya kira mereka juga in denial. Dengan bukti dan juga dengan keputusan mereka untuk tidak membincangkan perkara yang sangat penting, keabsahan sebuah kerajaan itu, saya juga beranggapan mereka bukan saja in denial, juga mereka juga dalam keadaan insecure yang sangat tinggi untuk berdepan dengan mandat rakyat. Saya percaya ada berita baru daripada Kuah, saya anggap ada berita baik di Kedah.
Saya berdoa agar kita dapat kekalkan kerana inilah mandat yang telah diberikan, dan pilihan raya merupakan satu platform terbaik untuk menentukan kerajaan dan pentadbiran yang sah dan wajar, dan saya kira sejarah Perak yang dirampas itu akan kembali kepada kuasa rakyat sebagaimana yang dicatatkan dalam pilihan raya 2018. InsyaAllah. Terima kasih. Closing remarks daripada saudara Chow, dan saya tadi dengar berkenaan dengan di Pulau Pinang, mungkin mungkin satu-satunya negeri yang telah melantik ketua pembangkang untuk bersama-sama dalam merungkai idea yang bernas untuk sama-sama memerangi COVID-19 ini. Dan nampak dalam Facebook begitu giatnya ahli Dewan Undangan Negeri Kerajaan maupun pembangkang kalau tak silapnya turun padang menyampaikan apakah yang telah disediakan oleh kerajaan negeri dari segi bantuan kewangan maupun bantuan barangan. Jadi adakah ia kerana kuasa atau kestabilan politik di Pulau Pinang begitu stabil sehingga memang tak wujud isu insecurity dan denial yang kita saksikan di tempat yang lain? Kerana begitu stabilnya saudara Chow dapat mengambil magnanimity untuk include yang begitu inklusif sampai menjemput ketua pembangkang bersama-sama. Apakah pandangan atau closing remarks saudara Chow berkenaan perkara tersebut? Mungkin kenyataan Howard ada betul lah dari segi pegangan kerusi oleh Pakatan Harapan Negeri Pulau Pinang memang 37 kerusi dari 40. Tetapi pun ada sedikit perubahan, tetapi kalau itu sahaja perubahan, maka tidak mengubah kedudukan Pakatan Harapan di Negeri Pulau Pinang. Tetapi seperti saudara Amiruddin kata, kita tidak dapatlah rule out apa-apa juga kemungkinan. Kita senantiasa bertekad dengan semua wakil rakyat kita, memantau dan ambil peduli tentang apa yang kita lakukan supaya kita senantiasa mempunyai visi yang sama, mengekalkan komitmen supaya semua dapat menggembelingkan tenaga untuk mencapai dan mengukuhkan komitmen kita kepada rakyat jelata dan pengundi. Jadi mungkin oleh sebab kita rasa kita dalam kedudukan yang selesa, seperti Howard kata, yang pentingnya bukan sahaja jemputan. Jemputan itu satu perkara, tetapi yang penting ketua pembangkang pun sudi menerima jemputan itu, sebab itu bukan soal politik. Perang COVID adalah perang rakyat dan tidak haruslah menjadi medan persaingan politik dalam tempoh ini. Terima kasih saudara Chow. Ada apa-apa lagi closing remarks yang nak disampaikan oleh kedua-dua Datuk Seri? Datuk Seri Muklis, saya dah panjang cakap. Pun tak ada apa dah. Cover semua dah lebih kurang. Okey, kalau begitu terima Howard kasih. kata 45 minit. Howard kata 45 minit, tetapi sekarang sudah 1,5 jam. Penonton masih beribu-ribu. Jadi ini yang baiklah. Kepada
para yang amat berhormat, terima kasih kerana sudi bersama dengan anak muda ini yang tak begitu muda lagi. Sebagai penutup, saya ingin memetiklah satu sebahagian daripada sajak Pak Samad. Sebahagian daripadanya adalah dalam gelora dan taufan, tak tercela tekad kita kerana kemerdekaan mengasuh kita bersuara dalam sopan, yakin menyanggah musuh, tulus menambah kawan. Inilah inti tonggak dan menara kebahagiaan. Mari kita sama-sama sebagai rakyat Malaysia, tak kisah Selangor, Pulau Pinang, Kedah maupun Perak, kita sama-sama mengambil semangat, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, gunung sama kita daki, lurah sama kita turuni. Biar putih tulang, jangan putih mata sehingga kita memenangi perang, melawan dan mengalahkan COVID-19 ini. Terima kasih para yang amat berhormat. Terima kasih kepada rakyat jelata yang telah bersama kita dalam sejam setengah yang lepas ini. Harap-harap kita boleh menyampaikan idea-idea ini dalam pentadbiran sebagai kerajaan negeri maupun pusat suatu ketika nanti. Dan terima kasih kepada semua dan jom kita jaga kita dan kita memenangi peperangan ini. Sekian, terima kasih kepada semua. Terima kasih. Okey. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih. Alright.